Alhamdulillah, tersyukur kita kepada Allah SWT. Allah Ta'ala pilih bagi kita untuk kita muzakarah pengajian hadis. Ini pengajian kitab Sahih Tirmizi. Bab hadis nombor 135. Situlah. Wa bi sanadil muttasilina ila al-imam al-humam al-hafiz al-hujja Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawra at-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Bab ma ja'a fi karahiyati ityanil haid. Bab pada makruh mendatangi orang yang haid. Okey, dia macam ni. Dalam kitab Tirmizi ni, bila dia kata makruh, kita kena faham benda makruh ialah buat tak sampai tahap haram. Okey, haram-haram lah, makruh-makruh. Tapi istilah tu istilah baru. Kalau zaman dulu, zaman awal-awal, kita tak boleh faham makruh guna untuk tak sampai tahap haram. Ada kalau kata sunnah untuk sunat saja, tak sampai tahap wajib. Tak. Dia zaman-zaman awal istilah makruh ni dia tak ada lagi. Mungkin dia orang guna makruh ni untuk benda haram, mungkin untuk benda yang tak sampai tahap haram. Contoh macam sini ni, bab ma ja'a fi karahiyati ityanil haid. Bab pada makruh mendatangi orang haid. Tak, makruh kat sini ialah dengan makna haram. Bab pada haram mendatangi orang haid. وبه قال حدثنا بندر قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحكيم الأثرم عن أبي تميم الجهيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائض أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم وعن أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائض فليتصدق بدينار فلا كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. وأبو تميم الهجيمي اسمه طريف مجالد. Bab pada haram mendatangi orang haid. Hadis dari Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Siapa yang mendatangi orang haid ataupun isteri perempuan pada dubur dia ataupun pada tukang kahin, tukang sihir, tukang tilik itu, maka sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa jima isteri pada ketika haid ataupun jima dubur dia ataupun jumpa tukang sihir, sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang dengan Quran ni, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis nombor 12 bagi tahu, siapa yang man ataha idha, siapa yang mendatangi orang haid falatasaddaq bidinar, maka hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar. Siapa yang datang orang haid hendaklah dia bayar kifarah 1 dinar. Okey. Tengok hadis mula-mula dia kata apa? Faqad kafara, maka sesungguhnya dia telah kufur. Jadi nak jatuh hukum kufur ni bukan satu benda yang senang-senang. Jadi dekat hadis ni kita kena faham apa maksud faqad kafara, telah kufur ni. Adakah dengan semata-mata jima isteri yang haid dah jadi kafir ataupun tidak? Ada perbahasannya. Sebab hadis beritahu faqad kafara. Jadi dengan dekat hadis nombor 2 ni dia bagi apa? Man hatta haidha falyatasaddaq bidinar. Siapa yang jima isteri pada ketika haid hendaklah dia bayar kifarah dengan 1 dinar. Di hadis nombor 2 ni dia menafsirkan hadis pertama apa? Jima orang haid ni tak menyebabkan seorang tu jadi kufur. Faham daripada mana? Faham daripada falatasaddaq bidinar. Hendaklah dia bayar kifarah dengan 1 dinar. Maksud dia, kalau orang kafir buat apa nak kena bayar kifarah? Kena bayar ni orang muslim saja. Kalau dah jadi kafir kena mengucap dululah. Macam tu. Faham daripada situ. Lepas tu kita nak tanggung macam mana ni hadis ni. Hadis ni bagi tahu faqad kafara, sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita faham kat sini ada 2 cara tanggung. Tanggung pertama ialah faqad kafara ni dekat atas apa? Ala man istahalla, ke atas orang yang menghalalkan. Jima isteri jima orang haid tak jadi kufur.
Tapi kalau seorang dia kata halal jima orang haid, waktu itu dia jadi kufur. Dia kufur sebab apa? Sebab dia menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Itu ilat sebab boleh jadi kufur tu. Hadis ni beritahu faqad kafara, sesungguhnya dia telah kufur. Jadi kita kena tanggung kufur tu jika dia iktikad kata halal. Allah Ta'ala haramkan jima orang yang dalam haid, lepas tu dia iktikad halal jima orang yang dalam haid. Waktu tu iktikad dia tu menyebabkan dia jatuh kafir. Na'udzubillah min dzalik. Satu. Ataupun tanggung nombor 2 faqad kafara dengan makna kufur nikmat. Kufur nikmat. Jadi kufur, maka sebenarnya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kufur kat sini ialah kufur nikmat. Bukannya kufur yang syirik itu. Apa maksud kufur nikmat? Dia tak bersyukur. Allah Taala bagi tak nak ambil juga, nak ambil juga yang lain. Macam tu. Itu maksud dia kufur nikmat. Dekat hadis ada jenis macam ni, kita kena ambil concentrate sikit. Siapa tak buat macam ni masuk neraka. Jadi siapa masuk neraka lah? Siapa macam ni kekal dalam neraka. Kekal lah. Ni macam ni kufur. Kufur dah. Jadi dekat tempat macam ni kita kena perhati. Bukan buat dosa di sisi ahli sunnah wal jamaah, buat dosa walaupun dosa besar tak menyebabkan seorang tu kufur. Tapi berdosa lah. Tapi bila dia buat benda syirik, kufur terus. Itu perbezaan sikit. Dia ada perbezaan sikit di antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. InsyaAllah boleh Babu ma ja'a fi kafarati fi dhalik. Bab pada kifarah pada demikian tu. Wa bihi qala haddatsana Ali ibn Hajr qala akhbarana Syari' an Husayf an Miqsam an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ar-rajuli yaqa'u ala imra'atihi wa hiya qala yatasaddaq bi nisfi dinar. Hadis riwayat Abi Hurairah, dia kata apa? Seorang pada masalah seorang lelaki yang yaqaq ni dia jima isteri dia ketika haid, apa? Yatasaddaq bi nisfi dinar. Hendaklah dia bayar kifarah dengan setengah dinar. Wa bihi qala haddatsana Husain ibn Huraith qala akhbarana al-Fadl ibn Musa an Abi Hamzah as-Sukkari an Abdul Karim an Miqsam an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana daman ahmar fa dinar wa idza kana daman asfar fa nisfu dinar. Qala Abu Isa hadits al-kaffara في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. قال ابن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي أنه قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم بن النخعي وهو قول عامة علماء الأمصار. Hadis Ibn Abbas daripada Nabi SAW, dia kata apa? Apabila darah haid tu kalau merah, macam tu lah, fadinar, bayar 1 dinar. Tapi kalau darah tu dah color kuning, setengah dinar. Maksud dia awal-awal haid tu kena bayar setengah dinar, 1 dinar. Kalau dah hujung-hujung haid kena bayar setengah dinar. Okay. Ini perbahasan masalah pada itulah jima isteri pada ketika haid. Adakah kena bayar kifarah ataupun tidak? Itu. Jima isteri pada ketika haid, adakah kena bayar kifarah ataupun tidak? Okay. Mazhab pertama di sisi Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawah rahmatullah alaih. Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawah rahmatullah alaih kena bayar kifarah. Tak sengaja pun kena bayar juga. Hadis ni 136 ni. Okey, mazhab kedua pula di sisi jumhur tak kena bayar kifarah. Bahkan kena taubat dan istighfar saja. Di sisi jumhur pula tak kena bayar kifarah seorang yang dijima isteri dia pada ketika haid. Bahkan hanya kena istighfar dan taubat saja. Mana dalil bagi jumhur? Dalil bagi jumhur ialah kaedah idza ta'arada idza ta'arada tasaqata. Apabila berlawan kedua-dua, gugurlah kedua-dua. Idza ta'arada tasaqata. Apabila berlawan kedua-dua,
gugurlah kedua-duanya. Jadi jumhur kata hadis pada masalah kena bayar kifarah ni, hadis ni ada ittirab. Maksud dia hadis ni muttarib. Hadis ni sekejap-sekejap kata, satu riwayat kata kena bayar setengah dinar, satu riwayat kena bayar 1 dinar. Mana yang betul ni? Dia orang panggil muttarib. Hadis ittirab ni hadis tu belaga, dia macam tu. Hadis dia belaga. Satu riwayat tu, yang riwayat ni 1 dinar, yang riwayat ni setengah dinar. Lepas tu riwayat Abu Daud pula dia kata apa? Yatasaddaqu bidinar atau nisfi dinar. Hendaklah dia sedekah dengan 1 dinar ataupun setengah dinar. Jadi kan ada belaga tu. Mana betul-betul 1 dinar ke 2 dinar? Jadi ikut kaedah idza ta'arada tasaqata. Apabila berlawan kedua-duanya, tasaqata, gugur kedua-dua. Setengah dinar pun tak kena, 1 dinar pun tak kena. Tapi haramlah. Bila buat benda haram, kena taubat dan kena istighfar. Lepas tu macam hadis ni hadis ni tadi yang kata apabila darah kala merah 1 dinar, kalau kala kuning setengah dinar. Jumhur kata hadis tu itu ialah mauquf ala Ibn Abbas. Itu mauquf, maksud dia itu ialah perkataan Ibnu Abbas, bukan perkataan Nabi. Dia orang panggil hadis mauquf, orang panggil. Itu ialah mauquf Ibnu Abbas. Maksud dia hadis ni ialah terhenti dekat Ibnu Abbas, bukan Nabi cakap tapi Ibnu Abbas yang cakap. Satu. Lepas tu dalil, dalil pertama jumhur idza ta'arada tasaqata. Dalil kedua hadis ni ialah mauquf Ibnu Abbas. Lepas tu nombor 3 pula jumhur kata harta kita ni asal-asal kita punya. Harta, duit barang kita punya. Nak boleh sampai dekat orang lain, nak boleh bagi kat orang lain, kena ada hujah yang sahih, sungguh-sungguh baru boleh. Contoh macam hujah yang sahih. Asal duit, kita cari duit kita lah. Lepas tu datang ayat Quran, hadis sahih yang beritahu kata kena bayar zakat. Waktu tu harta kita baru boleh pindah ke orang lain. Jadi dekat sini ni, bila jima isteri yang kena haid, kena bayar 1 dinar ataupun setengah dinar. Itu kan pengurangan daripada harta kita kan, nak bagi kepada orang lain. Jadi asal harta ni ialah apa? Bara'ah. Tak boleh bagi ke orang lain, kita punya. Nak boleh bagi ke orang lain tu kena ada hadis yang sahih dulu. Jadi dekat masalah sini ni jumhur kata apa? Dekat hadis ni ada ittirab, belaga. Jadi tak sure kau nak ambil yang mana? Gugur kedua-dua. Lepas tu yang perkataan tadi ni, kalau kuning setengah, kalau merah 1 dinar, itu ialah perkataan Ibn Abbas. Dan yang nombor 3, asal-asal pemilikan kita ni ialah kita punya. Nak boleh pindah kepada orang lain, perlu kepada syariat yang nas, yang sahih sungguh. Dekat sini ni ada ittirab, jadi jumhur tinggal. Babu ma ja'a fi ghasli damil haid min ath-thawb. Bab pada basuh darah haid dekat pakaian. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت منذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيه ثم قلصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن قال أبو عيسى حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله. قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلي فيه أعاد الصلاة. وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. ولم يجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول أحمد وإسحاق. Bab pada darah haid yang kena kat pakaian. Seorang perempuan dia tanya Rasulullah SAW tentang baju kain yang kena darah haid. Lepas tu Rasulullah SAW kata apa? Khutih ni kikih, lepas tu gosok dengan air, lepas tu basuh, lepas tu pakai buat semayang. Seorang perempuan tanya Nabi SAW pakaian kain yang kena darah haid. Lepas tu Rasulullah kata kau kikih dulu, lepas tu buang darah haid tu. Tak tahu kan macam mana. Lepas kikih, gosok dengan air, lepas tu basuh, lepas tu boleh pakai buat semayang. Okay, sekarang ni faham daripada hadis ni, walaupun darah haid tapi kita pakai umum darah. Masalah darah pada pakaian.
perbahasan dekat sini. Masalah darah yang kena pakaian ni. Jadi masalah darah yang kena pakaian di sisi Imam Abu Hanifah mazhab pertama, di sisi Imam Hanafi, Imam Sufyan As-Sauri dan Ibnu Mubarak rahmatullah alaih. Di sisi Imam Hanafi, Sufyan As-Sauri dan Ibnu Mubarak rahmatullah alaih, 1 dirham dan kurang tak mengapa. Kadar dia 1 dirham dan ke bawah, maksud dia 1 dirham dan kurang tak mengapa. Maksud dia kalau darah dekat baju kita qadar 1 dirham ataupun kecil daripada 1 dirham, kita boleh pakai buat sembahyang. 1 dirham saya pun tak pernah tengok kat 1 dirham. Macam 50 sen ke apa? 5 kupang ke 2 kupang ke RM1 ke, itu saya tak tahu. Tapi dia bagi tahu je tu qadar dirham, itu mazhab kufiyin. Nanti kita telefon tanya orang Arab mana-mana. 1 dirham tu biasa besar mana. Okay. 1 dirham kurang tak apa. Di sisi Imam Abu Hanifah, Sufyan Sauri dan Ibnu Mubarak. tak apa tu maksudnya? Boleh buat semayang. Macam kita kalau ada najis darah kena kain, tak boleh kan? Tapi di sisi dia orang kalau 1 dirham dan ke bawah tak apa. Cuma besar mana 1 dirham tu saya pun tak tahu. Dalam kitab dia bagi tahu macam tu. Ni mazhab ahli Kufah. Sebab saya pun mungkin ikut 50 sen ke 20 sen ke, itu wallahu a'lam ke. Tak pernah keluar lagi sampai Arab. Dalil bagi dia orang kias kepada tempat istinja. Kias kepada tempat istinja. Istinja. Jadi tempat istinja tu boleh tau. Apa? Saya nak cakap. Tak apa. Tempat istinja contoh macam kalau bawah tu langsung tak tahu kan. Kita tengok macam kalau buang kecil lelaki. Lepas tu dia punya apa? Dia punya kena make sure kan air kencing dia tu tak lepas kepala apa? Hasyafah. Itu qadra istinja. Itu kadar tempat istinja dia. Besar-besar tu kot saya agak 1 dirham. Tak tahu juga. Jadi maksud dia bila seorang lelaki tu kalau dia kencing, lepas tu kalau dia pakai batu dia istinja, air kencing dia tu kena dekat depan-depan kepala tu kan. Lepas tu dia pakai seluar, kain yang kena dekat kepala zakar itu tak apa. Tak dikira najis. Tu. Jadi Imam Abu Hanifah dia kias kepada 1 dirham ni kias kepada ni kadar istinja ni. Itu mazhab pertama. Mazhab kedua pula di sisi Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawah rahmatullah alaih. Di sisi Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawah rahmatullah alaih, lebih daripada 1 dirham pun tak mengapa. Darah yang ada kat baju lebih daripada 1 dirham pun tak mengapa. Maksud dia darah tu ballpack accident, betul terus semayang terus tepi jalan tu tak apa juga. Berdarah pun tak apa. Dalil bagi Imam Ahmad yang mengatakan darah lagi besar daripada 1 dirham pun tak apa ialah apa? Darah yang dekat baju tu, dia ambil dalil hadis. Ada satu malam tu dekat perang apa ni? Zatir Riqaq, Nabi dia tanya, siapa malam ni nak jadi apa? Guard, jaga malam. Lepas tu 2 orang sahabat angkat tangan. 1 Ansar, 1 Muhajirin. Okey, 2 orang ni pergi jadi jaga malam. Lepas tu waktu dia orang ni jaga yang Ansar ni dia kata aku jaga dulu. Yang Muhajirin kau tidur dulu. Lepas tu dia jaga, dia pun duduk semayang lah. Lepas tu musuh nampak, musuh ni apa? Shoot panah. Lepas tu 1 dia cabut, 2 dia cabut, 3 cabut. Tapi dah sampai 3 kali ke, dia habis semayang. Lepas tu baru dia gerak yang kawan dia Muhajirin. Lepas tu kawan dia tanya, apa pasal tak gerak awal-awal tadi? Aku seronok nak bagi perhabis surah lagi. Jadi kita faham kalau kena panah cabut mestilah keluar darah. Jadi faham daripada sini kena panah cabut mesti darah tu keluar kena baju. Jadi takkan sikit kot sampai 3 kali panah kot. Lepas tu faham daripada sini dia semayang macam biasa. Faham daripada situ darah yang kena dekat baju ni tak apa, walaupun lebih daripada 1 dirham. Imam Ahmad ambil hadis ni buat datang dalil, kata darah yang kat baju lebih daripada 1 dirham pun tak apa. Itu mazhab kedua. Dan mazhab ketiga pula ialah di sisi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Zufar rahimahullahu ta'ala.
Imam Syafi'i dan Imam Zufar rahimahullahu ta'ala, kurang daripada 1 dirham pun tak boleh. Darah kurang daripada 1 dirham pun tak boleh. Sikit darah sama macam banyak darah. Kecuali kalau dia kata kalau darah ni barawis, darah barawis ni darah jerawat, darah kutu, yang itu tak apalah, itu sebab payah nak jaga. Ni darah biasa-biasa ni. Di sisi Imam Syafi'i kurang daripada 1 dirham pun tak boleh. Sikit darah macam banyak juga. Dalil bagi Imam kita Asy-Syafi'i dia ambil hadis ni. Ni hadis ni seorang perempuan dia tanya kat Nabi, macam mana kalau darah yang kena kat baju? Lepas tu Nabi kata kau kikir, kau gosok dengan air, lepas tu basuh, lepas tu semayang. Nabi tak bagi pun perbezaan di antara sikit dan banyak dekat hadis ni. Nabi dia apa? Lam yafsil. Dia tak bagi pun perbezaan di antara sikit dan banyak. Jadi faham, darah je kalau ada kat baju najis. Itu di sisi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Cuma kalau kita masuk dekat perbahasan fiqh, dia ada keluarlah kalau macam darah kutu, darah jerawat sikit-sikit tu tak apa pula. Itu sebab payah nak jaga. Itu perbahasan fiqh lah. Jadi Imam Syafi'i dia jawab pada dalil Imam Ahmad yang pertama tadi tu. Imam Ahmad apa? Kias kepada qadar tempat istinja besar 1 dirham. Apa Imam Syafi'i jawab? Al-qiyas idza khalafa an-nas fa huwa mardud. Kias apabila berlawan dengan nas, kias tu ditolak. Kias apabila berlawan dengan nas, kias tu ditolak. Imam Abu Hanifah dia kias kepada tempat istinja. Tapi nas, apa maksud nas? Hadis bagi tahu apa? Sikit pun Nabi suruh basuh darah. Nabi tak bagi tahu sikit ataupun banyak. Nabi tak buat perbezaan. Jadi faham kat sini asal darah je kena basuh. Jadi kias di sisi Imam Abu Hanifah bila menyalahi dengan nas, maksudnya menyalahi dengan hadis, fahuwa mardud, kias itu ditolak. Itu jawab kepada mazhab Abu Hanifah. Lepas tu mazhab Imam Ahmad ni pula, darah banyak pun tak apa. Dalil dia hadis tu, sahabat tengah duduk semayang berdarah kena panah tu cabut. Imam Abu Syafi'i kita jawab, ihtimal peristiwa tu Nabi Muhammad SAW tak tahu. Ihtimal Nabi Muhammad SAW tak tahu peristiwa tu. Kalau Nabi tahu, Nabi bagi tahu. Kena darah, itu dia tarik. Lepas tu darah pun keluar, mesti kena baju banyak kan. Ihtimal kata Nabi tak tahu. Dia orang guard malam kan. Itu cara jawab kepada kedua-dua mazhab tadi. InsyaAllah sini. Babu ma ja'a fi kam tamkuthun nufasa. Bab pada berapa lama kah orang nifas ni nak duduk. Wa bihi qala haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana Syuja' ibn Walid Abu Dzar Badr an Ali ibn Abdul A'la an Abi Sahlin an Musa Azdiyah an Ummi Salamah qala kanat an-nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman fakunna natli wujuhana bil warsi min al-kalaf qala Abu Isa hadha hadithun gharib la na'rifu illa min hadith Abi Sahl an Musa Azdiyah an Ummi Salamah wa ismu Abi Sahl Kathir ibn Ziyad qala Muhammad ibn Ismail Ali ibn Abdul A'la thiqah wa Abu Sahl thiqah wa lam ya'rif Muhammad هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الظهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40 وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم ترى الظهر ويروى عن عطاء بن أبي رباح وشعبي 60 يوما. Hadis mengenai berapa lama orang nifas tu nak duduk, maksudnya tak semayang. Hadis riwayat Ummu Salamah. Ummu Salamah kata apa? Orang nifas dekat zaman Nabi tu, dia orang tu duduk 40 hari. Lepas tu kami ni apa ni? Lumur muka kami dengan benda apa tau, dia kata benda color merah letak kat muka. Tak faham kat sini. Mungkin macam bedak ke orang nifas dia bubuh apa? Bedak sejuk kat muka. Dekat sini dia kata bil waras minal kalam. Dia kata macam sejenis benda warna merah yang naik kat muka. Ada apa? Muka
mungkin perubatan zaman tu kot. Orang nifas nanti dia tempel apa-apa kat muka kan. Macam tu. Kunyit dah. Kunyit. Waras ni benda kalau kuning. Okey. Ulama telah ijma' tak ada hak pada sedikit-sedikit nifas. Ulama telah ijma' sikit-sikit nifas tak ada hak. Maksudnya sekali darah satu shoot apa itu? Habis dah nifas. Seketika. Apa itu? Habis dah nifas dia. Ulama tak ada had pada sedikit-sedikit nifas. Okay. Cuma pada sebanyak-banyak nifas ni, sebanyak-banyak nifas, okay, di sisi mazhab pertama, di sisi Imam Hanafi, Imam Ahmad, Sufyan Sauri dan Ibn Mubarak rahmatullah alaih. Di sisi Imam Hanafi, Imam Ahmad, Sufyan Sauri, Ibn Mubarak rahmatullah alaih 40 hari. Sebanyak-banyak nifas 40 hari. Lepas tu dah kena semayang lah. Dalil ni hadis ni. Kami duduk nifas, orang duduk ni 40 hari pada zaman Nabi. Itu mazhab pertama. Mazhab kedua pula di sisi Imamuna Asy-Syafi'i, Imam Sya'bi dan Imam Atha' rahmatullah alaih. Di sisi Imam Syafi'i, Sya'bi dan Atha' rahmatullah alaih, sebanyak-banyak nifas ialah 60 hari. Sebanyak-banyak nifas ialah 60 hari. Dalil bagi Imamuna Asy-Syafi'i istiqra'. Ingat lagi dah istiqra' minggu lepas periksa. Istiqra'un naqis, istiqra'ut tam. Dalil bagi Imam Syafi'i ialah istiqra'. Masalah haid kita dah bahas dah ni. Imam Syafi'i dia survey punya orang nifas ni biasa banyak-banyak nifas dia dah survey 60 hari. Itu jadi di sisi Imam Syafi'i nifas sebanyak-banyak nifas 60 hari. Dalil istiqra'. Istiqra' ni periksa, survey. Lepas tu dan hadis ni yang bagi kita 40 hari ni, hadis ni Imam Asy-Syafi'i tanggung di atas ghalib, taghlib, kebiasaan. Kebiasaan orang nifas haid ialah 40 hari. Kebiasaan. Hadis ni kata 40 hari. Hadis ni Imam kita Asy-Syafi'i tanggung kebiasaan orang nifas ialah 40 hari. Sebanyak-banyak 60 hari. Dalil istiqra', survey. Babu ma ja'a fi rajuli yatufu ala nisa'ihi bi ghusli wahid. Bab pada seorang lelaki yang tawaf dekat ke semua isteri dia sekali mandi. Wa bihi qala hadatsana Bundar wa Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan an Ma'mar an Qatada an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi fi ghusli wahid. Qala wa fil ba'an Abi Rafi' qala Abu Isa hadits Anas haditsun hasanun sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi bi ghusli wahid wa huwa qalu ghairi wahid min ahli al-ilm minhum al-Hasan al-Basri alla ba'sa an ya'uda qabla an yatawadda'a. Wa qad rawa Muhammad bin Yusuf hadha an Sufyan قال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس وأبو عروة هو معمر ابن راشد وأبو الخطاب قتادة ابن دعامة. Bab pada seorang suami yang pusing semua isteri dia semalam. Hadis riwayat Anas dia kata sesungguhnya Rasulullah SAW dia tawaf isteri dia sekali mandi. Maksudnya isteri pertama, lepas tu sambung isteri kedua, ketiga, keempat kan. Last sekali baru mandi sekali. Itu. Tawaf ke semua isteri dia dengan hanya satu mandi, last sekali. Okey, tak ada masalah apa kat sini. Okey. Perbahasan dia kat sini sikit. Soalan. Sekurang-kurang pembahagian, satu malam satu isteri. Sekurang-kurang pembahagian satu malam satu isteri. Lepas tu macam mana Nabi dia boleh tawaf semua isteri dia? Sekurang-kurang satu malam satu isteri. Itu giliran tu. Lepas tu soalan dia, macam mana Nabi dia boleh tawaf ke semua isteri dia? Adakah macam tak adil ke macam mana kan? Jawapan dia dekat sini ni, yang Nabi dia tawaf ke semua isteri dia ni bila ni? Fa'ala dzalika inda qudumihi min safar wa nahwi fi waqtin laysa li wahidan minhum yawm muayyan ma'lum. Nabi buat pusing semua ni dia bagi contoh macam Nabi baru balik daripada musafir. Macam Nabi pergi musafir, lepas tu balik tak start apa? Panggil 1 2 3 tu bilangan tu tak mula lagi tau. Sebelum nak mula tu, esok kata mula, hari ni dia pusing semua dulu. Jadi tak ada lah masalah tak adil dekat sini.
Sebab yang adil apa, satu malam satu orang, sikit-sikit satu malam satu orang, satu malam satu seorang. Tapi kat sini Nabi baru balik daripada perang contoh, bilangan tak mula lagi. Macam tu mudah-mudah. Dia tak start lagi. Tak ada siapa nombor satu, nombor dua. Malam tu boleh tawaf semua terus. Jadi kat sini kita kata Nabi tu adil juga. Babu ma jaa fil junub idza arada an ya'uda tawaddaa. Bab pada orang yang berjunub apabila dia nak ulang dia berwuduk. Wa bihi qala hadatsana Hannar qala hadatsana Hafs bin Hayyas an Asib bin al-Ahwal an Abi al-Mutawakkil an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ata'adukum ahla thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahum wudu'a. Qala wa fil bab an Umar qala Abu Isa hadithu Abi Sa'id haditsun hasanun sahih wa huwa qawlu Umar bin Khattab wa qala bi ghairu wahid min ahli al-ilm qalu idza jama'a rajulun imra'atahu thumma arada an ya'uda falyatawadda qabla an ya'uda. Wa Abu Mutawakkil ismuhu Ali ibn Dawud wa Abu Sa'id al-Khudri ismuhu Sa'd bin Malik ibn Sinan. Bab pada orang yang berjunub apabila dia nak ulang balik dia berwudu. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri daripada Nabi SAW, dia kata apabila salah seorang daripada kamu datang kepada ahli dia kemudian dia nak ulang balik, hendaklah dia berwudu di antara keduanya satu wudu. Okey. Apabila salah seorang daripada kamu jima isteri dia kemudian dia nak ulang kali kedua, hendaklah dia berwudu dulu. Faham kat situ. Jadi dekat sini ni dia kata fal yatawadda, hendaklah berwudu. Jadi wudu dekat sini ni ialah wudu lis-solah, bukannya wudu lughawi. Dia macam ni lah. Kita jumpa banyak kali wudu lughawi, wudu solat. Okey. Kalau sebelum nak makan, lepas tu kata fal yatawadda, wudulah selepas makan. Jadi kita faham tadi makan, jadi wudu lepas makan apa? Kalau wudu syar'i, wudu sungguh. Kalau wudu lughawi, basuh tangan, bersih. Jalan. Lepas tu apa? Wudu ba'dal mawta', wudu selepas jalan. Jadi faham apa? Kalau wudu syar'i, wudu sungguh. Kalau wudu lughawi, basuh kaki. Dia macam tu orang panggil wudu tu. Dekat sini ni tadi jima, lepas tu hendaklah wudu. Nak pakai wudu lughawi ke wudu syar'i? Kalau wudu lughawi, kalau jima sekarang basuh kemaluan je lah. Kalau wudu syar'i, wudu sungguh. Dekat sini ni ialah wudu syar'i, wudu sungguh. Faham? Wudu sungguh. Faham daripada mana? Faham daripada ada satu hadis dalam Ibnu Khuzaimah macam ni juga. Idza atahadukum ahla thumma arada ya'uda, cuma belakang ni apa? Falyatawadda wudu'ahu lis-salah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyatawadda wudu'ahu lis-salah. Dia ada tambah tu. Maka hendaklah berwudu seperti mana wudu nak semayang. Jadi kita faham wudu kat sini ialah wudu syar'i, bukannya wudu lughawi. Iaitu apa? Wudu sungguh, bukannya wudu basuh zakat saja itu. Okey. Perbahasan, adakah kena wudu ataupun tidak? Di sisi mazhab pertama iaitu mazhab Ahlul Zahir. Mazhab pertama Ahli Zahir wajib berwudu. Bila seorang tu dia dah bersama dengan isteri dia, lepas tu dia nak second round, wajib berwudu di sisi Ahli Zahir. Dalil bagi dia orang ni hadis ni. Hadis ni bagi tahu fal yatawadda, hendaklah dia berwudu. Itu mazhab pertama. Mazhab kedua pula di sisi jumhur pula mustahab berwudu. Tak wajib tapi sunat, dapat pahala. Di sisi jumhur mustahab berwudu. Mana dalil bagi jumhur yang memalingkan fi'il amal daripada hadis ni, daripada wajib kepada sunat tu? Hadis di dalam riwayat Tahawi an Aisyah, dia kata apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujami'u thumma ya'udu wa la yatawaddau. Adalah Nabi sallallahu jima, lepas tu nak ulang, kemudian semua ya'udu, kemudian dia ulang wala yatawaddau, dan dia tak berwudu. Itu hadis yang riwayatkan oleh Imam Tahawi daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu jima, lepas tu ulang dan tak berwudu. Jadi kita faham tak wajib berwudu kalau nak ulang kali kedua. Lepas tu hadis ni suruh berwudu, jadi ihtimal kata mustahab. Dalil kedua yang boleh mengatakan istihad ni pula, sebab berwudu kali kedua tu hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, dia ada tambah sikit, fa innahu ansyatu lil audi.
fa innahu ansyatu lil audi, kerana sesungguhnya berwuduk tu lebih mencergaskan untuk kembali. Kerana berwuduk tu lebih mencergaskan untuk kembali. Jadi faham dia apa? Tak sampai tahap wajib, hanya di tahap mustahab saja. Sebab apa? Sebab wuduk tu untuk bagi kuat macam tu, tambah stamina. Jadi macam itulah kita faham hadis untuk ulang kali kedua tu, wuduk tu ialah mustahab. Maksudnya disunatkan berwuduk. Maksudnya bila berwuduk untuk kali kedua tu, wuduk tu dah dapat pahala dah. Walaupun hadis, tengok masalah ni juga, masalah bersama ni juga. Kalau kita tengok dalam matan Arba'in, hadis riwayat Muslim, dia kata apa? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana 'alayhi wisr, fakadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajr. Rawahu Muslim. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada kemaluan salah seorang tu ada, kamu tu ada sedekah. Maksudnya seorang tu bila dia datangi isteri dia, itu tu dah jadi sedekah dah. Itu tu hadis riwayat Muslim. Maksudnya boleh pahala lah kat sini. Jadi bersama pun sedekah. Untuk kali kedua pula berwuduk tengah-tengah tu pun maksud sedekah ni dapat pahala lah, seolah macam pahala sedekah. Lepas tu untuk sambung kali kedua, wuduk tengah-tengah tu pun dapat lagi pahala mustahab, pahala sedekah juga. Jadi dekat sini ni Allah Ta'ala nak bagi pahala senang-senang. Alhamdulillah lah. When you enjoy, when you job sungguh dia macam tu dah. Okey, insyaAllah kita jalan lah. Ustaz, ada beza tak di antara yang itu dikata mengulangi pada orang yang sama, tapi yang satu menggiliri itu adakah juga masuk dalam mustahab untuk iaitu mengulangi pada tapi orang lain? Okey, tengok. Okey, contoh kalau macam kata ada tu wife lah. Lepas tu orang yang isteri pertama ni bagi izin untuk pergi ke isteri kedua pula, macam tu kan. Okey. Kalau kita faham daripada hadis tadi itu, hadis Nabi Muhammad SAW, dia tawaf tu tak wajib ulang, tak wajib mandi. Maksudnya boleh untuk pergi kali kedua tu dengan tanpa mandi. Tapi yang mustahab lagi elok mandilah. Lepas tu kita faham daripada sini pula, hadis ni dia bagi kita apa? Apabila nak ulang kali kedua, lepas tu hendaklah berwuduk di antara kedua dia akan sebagai satu wuduk. Jadi mustahab jugalah. Sebab bila dia kata idza ada ahadukum ahla, apabila kamu nak datang akan isteri kamu, isteri juga kita juga kan, walaupun dua orang yang berbeza. Anak kita setiap Jadi alhamdulillah lah. Okey, lagi masalah ni lagi ya. Satu lagi, kalau kita dah jumpa sebelum ni, kalau kita baca Quran, kita akan jumpa banyak bab-bab bidadari semua tu kan, lahum fiha azwajun mutahhara. Lepas tu kita faham dah Quran ni diturunkan untuk kita. Jadi kalau dengan bidadari, lepas tu cerita pasal syurga, pasal bidadari, apa lagi kita nak buat kalau cerita pasal bidadari semua tu kan? Buat lebih kurang cerita macam ni juga. Jadi kita faham untuk di dunia ni waktu enjoy with your job ni pun Allah Ta'ala bagi pahala. Lepas tu dalam masa yang sama tu kita kena ni analogi, kias kepada akhirat. Nanti dekat akhirat nanti Allah Ta'ala nak bagi macam ni jugalah. Bila kita boleh kias kepada dekat akhirat nanti, waktu itulah supaya akan datang timbul dalam hati kita ni, dekat akhirat nanti pun, dekat syurga pun nanti nak dapat jadi. Jadi aku kena buat benda baik, aku kena tinggal buat benda jahat supaya boleh apa? Supaya boleh dapat benda yang dekat dalam syurga ni. Itu antara janji-janji Allah SWT. Banyak dia bagi itu. Lagi dia bagi tahu macam tu lagi. Jadi bila mana seorang isteri tu ialah asbab seorang tu dapat pahala. Jadi seorang tu dia kena respect your wife. Dia kena hormat isteri dia lah. Macam tu dia beritahu. Isteri tu sebab seorang tu dapat pahala. Jadi tidak dapat tidak, dia kena hormat isteri dia. Ikutlah. Mungkin sekarang kalau waktu muda-muda duk ni lagi, kalau dah tua-tua tu love dah tak ada dah, kena hormat juga. Dia macam tu dah. Dia kalau hormat
macam mana? Hormat je lah. Love dah tak ada, tapi hormat tu kena ada juga. Ikutlah. Jangan marah dia depan publik ke apa ke, jaga air muka dia ke. Yang penting kena jaga hormat dia. Sebab isteri dia pun salah satu sebab tempat yang dapat pahala. Jadi alhamdulillah, insya-Allah faham semua nak. Kita jalan arah. Babu ma jaa idza uqimatis shalah wa wajada ahadukum al-khala' falyabda' bil khala'. Bab apabila salah seorang daripada kamu rasa nak sakit perut, hendaklah dia start dengan buang air dulu. Wa bihi qala hadatsana Hannad bin Sari qala hadatsana Abu Muawiyah an Hisham bin Urwa an abihi an Abdullah bin Arqam qala uqimatis salat fa akhadha bi yadi rajulin fa qaddamahu wa kana imam qaumi wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza uqimatis salat wa wajada ahadukum al-khala' falyabda' bil khala' qala wa fil bab an Aisyah wa Abi Hurairah wa Saban wa Abi Umamah qala Abu Isa hadis Abdullah bin Arqam hadisun hasanun sahih hakadha rawa Malik bin Anas wa Yahya bin Sa'id القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقام وروى وهيب بن وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن أرقام وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول أحمد وإسحاق قال لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول وقال إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله وقال بعض أهلهم لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. Hadis Abdullah bin Arqam dikata apa? Di qomat solat, lepas tu qomat solat telah diqomatkan, lepas tu Abdullah bin Arqam ni dia ambil tangan dia imam, dia ambil tangan makmum nak jadi imam. Lepas tu dia kata apa? Aku dengar Rasulullah bersabda, bila dah qomat, tapi kalau seorang daripada kamu ni rasa macam nak buang air, hendaklah dia pergi buang air dulu. Abdullah bin Arqam ni dia imam, lepas tu qomat, lepas tu dia sakit perut, dia ambil yang orang depan tu, dia tarik nak jadi imam. Lepas tu dia kata apa? Aku dengar Rasulullah bersabda, bila dah qomat, semayang dah dia qomat, lepas tu seorang tu rasa macam nak buang air, pergi buang air dulu, tak apa. Kita faham daripada sini? Boleh tinggal jemaah kerana uzur. Dibolehkan tinggal jemaah kerana uzur. Ini salah satu uzur yang boleh tinggalkan jemaah. Apa? Sakit perut. Babu ma jaa fil wudu' minal mawta'. Bab pada wudu' daripada mawta'. Mawta' ni tempat pijak. Wudu' pada mawta', tempat pijak. Jadi kat sini ni wudu' ni kita kena tangguh dengan mana? Wudu' lughawi, iaitu basuh. Jangan pakai wuduk syar'i, wuduk lughawi, basuh. Bab pada wuduk, maksudnya bab pada kena basuh dah tempat pijak tu daripada jejak. وبه قال حدثنا أبو رجاء قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم والد لعبد الرحمن بن عوف قال قلت لأم سلامة إني امرأة أطيل ذولي وأمشي في المكان القدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموضع قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم قالوا إذا وطئ الرجل على المكان القدري أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه قال أبو عيسى وروى عبد الله بن مبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهم وليس لعبد الرحمن بن عوف أي ابن يقال له هود. Bab pada kena basuh daripada pijak, tempat pijak itu. Hadis riwayat Abdul Rahman bin Auf, dia kata apa? Ummu Salamah, aku kata kepada Ummu Salamah, jadi ni apa ni? Aku ni seorang perempuan yang panjang apa ni? Kain punya bawah tu. Kain, aku ni seorang perempuan yang kain meleret. Aku pakai kain meleret. Lepas tu aku jalan pada tempat yang kotor. Lepas tu Rasulullah bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu, membersihlah tanah yang selepas dia tu akan kotoran yang kena dekat kain tu. Kain meleret, lepas tu kena kotoran. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Tanah yang akan datang ni, tanah yang selepas ni akan membersihkan kotoran yang tadi dekat kain tu. Lepas tu hadis Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Kami beserta Rasulullah SAW, kami tak berwuduk daripada mawta'. Maksudnya kami tak basuh daripada tempat pijak tu.
Maksudnya kain ke kami tak basuh. Kalau kain kena tempat kotor, tempat jijak je. Wa inna ma huwa an ummi walad li Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf an Ummi Salamah wa hadha sahih. Okey, masalah kain perempuan yang panjang melirik kena tanah tu. Masalah kain perempuan yang panjang melirik kena tanah dan terkena najis yang ada kat tanah. Itu perbahasan ni. Kain perempuan yang panjang melirik kena tanah dan terkena najis yang ada kat tanah. Di sisi mazhab pertama, Imam Auza'i rahmatullah alaih, di sisi Imam Auza'i rahimahullah ta'ala, tanah yang seterusnya akan membersihkan hujung kain itu. Tanah yang seterusnya akan membersihkan hujung kain itu. So dia macam kena najis, lepas tu jalan lagi, tanah yang lepas tu kain membersihkan kain itu. Itu mazhab pertama, itu mazhab Imam Auza'i rahimahullah ta'ala. Digunakan tak zahir hadis ni. Dan mazhab kedua pula di sisi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di sisi imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wajib kena basuh hujung kain tu. Bila mana jalan, lepas tu kain kena najis, hujung kain tu wajib kena basuh. Tanah yang lepas ni tu tak membersihkan hujung kain tu. Yang ni kita faham daripada sini, najis, setiap najis, najis cara sucinya ialah mesti dengan air sahaja. Kita faham daripada ni mazhab imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Najis, cara disucikan najis itu ialah mesti dengan air sahaja. Tanah tak boleh menyucikan najis. Dalil bagi Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hadis lepas ni hadis 147. Hadis lepas ni, selot depan sikit tu. Hadis 147. Nabi SAW kata apa? Ahriku alaihi sajlan min ma. Hendaklah kamu curah sebaldi daripada air. Ni masalah seorang Arab Badui kencing dalam masjid. Lepas tu Nabi kata apa? Jangan kacau dia kencing habis. Dia lari lagi tu. Lepas tu dia dah habis, ambil satu baldi, cerok air kencing dia tu. Imam Syafi'i faham daripada sini, air kencing ialah najis. Lepas tu Nabi suruh basuh dengan air. Faham apa? Najis, cara basuh ialah mesti dengan air sahaja. Air kencing ialah najis dan Nabi SAW suruh cerok dengan air. Faham daripada sini, najis, cara basuhnya ialah hanya dengan air sahaja. Lepas tu hadis ni macam mana? Hadis ni Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tanggung berjalan di atas najis yang kering. Hadis ni kata apa? Saya jalan di atas tempat najis. Lepas tu Rasulullah jawab apa? Tanah yang lepas dia tu, tanah yang akan datang ni akan membersihkan najis yang kena kat kain. Jadi hadis ni tanggung pada najis yang kering. Tu cara jawab dia. Hadis ni ialah ditanggung pada lalu di atas najis yang kering. Macam tu cara bahasa dia. Hadis ni ditanggung di atas lalu pada kawasan najis yang kering. Yang kering saja, tak payah basuh dah. Sebab kalau najis basah, kita wajib kena basuh. Itu di sisi Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okay, ada persoalan di sini? InsyaAllah nampak lah. Babu ma ja'a fit tayammum, bab pada tayammum. Wa bihi qala hadatsana Abu Hafs Amr ibn Ali al-Fallas qala hadatsana Yazid bin Zurai qala hadatsana Sa'id an Qatada an Arwa an Sa'id bin Abdurrahman ibn Abza an abihi an Ammar bin Yasir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu bit tayammum lilwajhi wal kaffayn. Qala wa fil bab an Aisyah wa ibn Abbas qala Abu Isa hadithu Ammar hadithun hasanun sahih wa qad ruwiya an Ammar min ghairi wajhin wa huwa qawlu ghairi wahid min ahli al-ilm min ashabin Nabiy sallallahu alaihi wasallam minhum Ali wa Ammar wa ibn Abbas wa ghairi wahid min at-tabi'in minhum Sha'bi wa Atha wa Makhul qala at-tayammum darbatun lilwajhi والكفين وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن قالوا التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال للوجه والكفين من غير وجه وقد روي عن عمار أنه قال تيمم
tayammamna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-manakib wal abati. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والأباطي. قال إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح. وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والأباطي ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين لأن عمار لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك وإنما قال فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين فانتهى إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين. وفي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه إلى الوجه والكفين. قال وسمعت أبا زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم يقول لم أرى بالبصرة أفض من هؤلاء ثلاثة علي بن المديني وأبي شاذكوني وعمر بن علي الفلاس. قال أبو زرعة وروى عفان ابن مسلم عن عمرو بن علي حديثا. Bab pada tayamum. Hadis riwayat Ammar bin Yasir kata apa? Rasulullah SAW suruh tayamum dengan muka dan kafai. Kafai ni tangan sampai gelang ni, tangan sampai pergelangan. Ammar bin Yasir kata apa? Sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh tayamum muka dan tangan sampai pergelangan ni. Ini masalah pada tayamum. Mazhab pertama iaitu mazhab Imam Ahmad, Imam Ishaq, Ali dan Ammar radhiyallahu taala an. Ammar bin Yasir tu. Mazhab Imam Ahmad, Imam Ishaq, Sayyidina Ali dan Sayyidina Ammar radhiyallahu taala an apa? Tayamum ialah sekali tepuk untuk muka dan tangan sampai pergelangan tangan. Itu mazhab dia orang. Tayamum ialah sekali tepuk. Sekali tepuk tu apa? Guna untuk muka dan tangan sampai pergelangan tangan. Sekali muka dan pergelangan tangan. Dalil bagi dia orang yang mengatakan tayamum ialah sekali tepuk untuk muka dan tangan sehingga pergelangan tangan ialah ni hadis ni 144 ni. Nabi SAW kata apa? Tayamum, Nabi suruh tayamum untuk muka dan dua tangan sampai pergelangan. Itu mazhab pertama. Mazhab kedua pula di sisi Imamuna Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik radhiyallahu alaih, Ibnu Umar dan Jabir radhiyallahu taala an. Di sisi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Ibnu Umar dan Jabir radhiyallahu taala an, tayamum ialah dua kali tepuk. Tayamum ialah dua kali tepuk. Satu tepuk untuk muka dan satu lagi untuk tangan sampai ke siku. Tayamum ialah dua kali tepuk. Satu tepuk untuk muka dan satu tepuk lagi ialah untuk tangan sampai ke siku. Dalil bagi mazhab kita ialah asar ataupun hadis Ibnu Umar. At-tayammumu hadis Ibnu Umar
di dalam Daruqutni. Hadis riwayat Ibnu Umar di dalam Daruqutni. At-tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al mirfaqaini. At-tayammumu darbatani, tayamum dua kali tepuk. Darbatun lil wajhi, satu tepuk untuk muka. Wa darbatun lil yadaini ila al mirfaqaini, dan satu kali tepuk lagi lil yadaini untuk dua tangan ila al mirfaqaini sampai dua siku. Ni hadis Ibnu Umar di dalam Daruqutni. Macam ni juga hadis Jabir, at-tayammumu darbatun lil wajhi wa darbatun lil dhira'i ila al mirfaqaini. Riwayat Daruqutni juga. Dalil bagi mazhab kita hadis Ibnu Umar dan hadis Jabir, dua-dua dalam Daruqutni. Yang ni ialah Ibnu Umar punya hadis, lafaz Ibnu Umar. At-tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al mirfaqaini. Tayammum ialah dua kali tepuk, satu tepuk untuk muka dan satu tepuk lagi untuk dua tangan sehinggalah dua siku. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حسين عن إكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. Hadis Ibnu Abbas dia kata apa? Sesungguhnya dia ditanya tentang tayamum. Orang tanya Ibnu Abbas pasal tayamum. Lepas tu Ibnu Abbas kata apa? Allah Taala firman pasal wudu ni, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini surah Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6. Hendaklah kamu basuh muka kamu dan dua tangan kamu sampai siku. Itu surah Al-Maidah ayat 6. Allah Ta'ala kata pasal wuduk ni, Allah Ta'ala kata apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hendaklah kamu basuh muka kamu dan dua tangan kamu sampai siku. Surah Al-Maidah ayat 6. Lepas tu Allah Ta'ala firman pula pasal tayamum ni apa? Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ini surah Nisa ayat 43. Yang kat sini ni pasal tayamum ni dalam surah Nisa ayat 43. Lepas tu Allah Taala firman pula was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Apa was-sariqu? Pencuri laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangan-tangan mereka. Pencuri laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangan mereka. Ini surah Al-Maidah ayat 38. Masalah ni pencuri ni surah Al-Maidah ayat 38. Masalah wuduk surah Maidah ayat 6. Masalah tayamum surah Nisa ayat 43. Masalah potong tangan pencuri ini hudud surah Al-Maidah ayat 38. Lepas tu Ibnu Abbas kata apa? Sunnah pada potong ialah dua tangan. Apa? Maka macam tu juga untuk tayamum ni muka dan dua tangan saja. Okey, dia macam ni tau. Kalau kita tengok Quran, ini kenapa perbahasan bahasa Arab. Kena tengok yang dekat bahasa Arab tu. Allah Taala kata masalah tayamum, masalah wudu, Allah Taala kata apa? Basuhlah muka kamu dan dua tangan sampai siku. Itu Allah Taala letak sampai siku. Itu tu masalah ni wudu. Okey. Masalah curi pula Allah Taala kata apa? Pencuri laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan. Lepas tu yang Nabi buat, potong kat sini. Ni gelang tangan. Potonglah tangan mereka. Lepas tu dekat ayat tayamum Allah Taala kata apa? Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kamu sapulah muka dan tangan kamu. Dia tak bagi tahu sampai siku. Jadi dekat sini ni orang panggil Ibnu Abbas, dia apa? Kias lafaz ke atas lafaz. Nampak lagi sini? Di mazhab kita tayamum sini dengan sini. Mazhab Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Abbas tayamum muka dan ni tangan. Jadi Imam Tirmizi mungkin dia pendapat dia sama dengan Imam Ahmad.
Jadi di sisi Imam Tirmizi pun tayamum buka dengan sampai pergelangan saja, jadi dia buat datang dalam ini Ibn Abbas. Jadi faham daripada sini apa? Masalah curi potong kat sini, petik Quran pun bagi tahu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Masalah tayamum pun sampai sini jugalah Quran bagi tahu apa? Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dia kias itu. Jadi di sisi Imam Ahmad apa? Kias lafaz kepada lafaz. Ayat Quran bagi tahu macam tu. Kias sampai pergelangan tangan sajalah. Tapi di sisi jumhur pula, di sisi mazhab Imam Asy-Syafi'i pula, orang panggil apa? Kias makna kepada makna. Kita kias belah sini ni. Kita kias apa? Tayamum ialah pengganti wudu. Tayamum ialah pengganti wudu. Wudu tu dekat mana? Wudu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Basuh tangan sampai sini. Kita kias belah sini. Jadi tayamum pun kena tangan sampai sini juga. Pakai duk kias segi mai. Sama-sama duk kias. Yang ni faham belah sini, yang ni faham belah sini. Satu kias lafaz kepada lafaz, satu lagi kias makna kepada makna. Keluarlah dua hukum yang berbeza daripada satu ayat Quran juga dan daripada hadis yang sama juga. Kias pada kias. InsyaAllah nampak sini ya. Babu ma ja'a fi rajuli yaqra'ul Quran ala kulli halin ma lam yakun junuba. Bab pada seorang lelaki yang dia baca Quran setiap keadaan kecuali selama mana dia tak berjunub. Wa bihi qala hadatsana Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Hafs bin Qiyas wa Uqbah ibn Khalid qala hadatsana A'mash wa ibn Abi Layla an Amr ibn Murrah an Abdullah bin Salama an Ali qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Quran ala kulli hal ما لم يكن جنبا. قال أبو عيسى حديث علي هذا حديث حسن صحيح. وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. Bab seorang lelaki yang baca Quran ikutlah di atas setiap keadaan selama mana dia tak belum berjunub. Hadis riwayat Ali dia kata apa? Rasulullah SAW dia baca Quran dekat kami pada setiap masa selama mana dia tak berjunub lah. Sayyidina Ali kata apa? Rasulullah SAW dia baca kepada kami Quran setiap masa selama mana dia tak berjunub. Cuma dia kata kat sini hadis dhaifun. Hadis ni dhaif sikit. Apa? Sebab dhaif Abdullah bin Salamah tu. Riwayat daripada Ali. Okey, masalah orang junub yang membaca Al-Quran kita dah bahas dah baru ni. Perbahasannya pada hadis 131. Masalah orang junub baca Quran. Kita dah bahas dah pada hadis 131. Tengok balik. Imam Bukhari kata tak apa, jumhur kata tak boleh. Okey, masalah sentuh Al-Quran pula. Masalah sentuh Al-Quran. Okey. Mazhab pertama orang junub, masalah pada orang junub menyentuh Al-Quran. Mazhab pertama, yakni di sisi jumhur, orang junub tak boleh sentuh Al-Quran. Orang junub tak boleh sentuh Al-Quran di sisi jumhur. Di sisi Daud Zahiri rahmatullah alaih pula, orang junub boleh sentuh Al-Quran. Di sisi Daud Zahiri rahmatullah alaih, orang junub boleh sentuh Al-Quran. Itu masalah orang junub. Itu masalah orang hadas kecil, hadas asghar. Masalah orang hadas kecil menyentuh Al-Quran, tak ada wudu. Di sisi jumhur, orang hadas kecil tak boleh sentuh Al-Quran. Orang hadas kecil tak boleh sentuh Al-Quran. Di sisi Ibn Abbas, Sya'bi, Dhahak dan Daud Zahiri rahmatullah alaih, di sisi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala an, Sya'bi, Dhahak, Daud Zahiri rahmatullah alaih boleh. Orang hadas kecil boleh sentuh Al-Quran. Orang tak ada wuduk boleh sentuh Al-Quran. InsyaAllah sempat sini nah. Okey. Dalil bagi masing-masing ni dia ada satu hadis masalah Nabi SAW dia hantar Amr bin Hazam ke Najran untuk ajar agama. Mula-mula Nabi SAW dia hantar Amr bin Hazam ke Najran untuk hantar agama. Lepas tu Nabi SAW dia hantar satu surat. Apa dalam surat tu bagi tahu? Alla yamassal Quran illa tahir.
alla yamassal Quran illa tahir. Janganlah sentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nabi tulis itu. Jadi kita faham nak sentuh Al-Quran mesti kena suci. Kita faham daripada surah yang Nabi hantar dekat ni Amr bin Hazam ni. Surah ni dah glamour dah, semua orang tahu dah. Cuma perbahasan dekat surat, dalam surat tu tulis apa? Jangan sentuh Quran kecuali orang yang suci. Cuma masalahnya dekat orang yang suci itu. Suci. Okey. Kalimah suci ni bila kita tak terangkan dengan jelas, dia berkongsi pada banyak makna. Okey. Sama ada dia apa? Orang mukmin ni pun orang panggil suci juga. Sama ada mukmin suci ataupun suci daripada hadas besar, suci. Suci daripada hadas kecil pun suci. Tak ada najis pada badan dia pun suci juga. Empat masalah suci ni. Dia ada banyak lagi, tak apa kita ambil empat je. Orang mukmin pun suci juga. Suci daripada hadas besar pun suci juga. Suci daripada hadas kecil pun suci juga. Orang yang tak ada dekat atas badan dia najis pun suci juga. Mana dalil kata orang mukmin ni suci? Tu ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 28. Surah At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najasun. Surah At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najasun. Hanya sahaja orang musyrik ni najis. Maksudnya najis i'tiqad. Orang musyrik ni ialah najis i'tiqad. I'tiqad dia orang ni macam najis. Jadi kita faham daripada ayat sini, orang mukmin suci sebab i'tiqad dia bukan macam najis. Yang mengatakan suci daripada hadas besar pula, surah Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu. Surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu berjunub, fatahharu, maka hendaklah kamu bersuci. Jadi faham, kalau berjunub, bila kita dah mandi junub, kita dah suci. Itu suci daripada hadas besar. Okay. Kalau suci daripada hadas kecil pula, kalau suci daripada hadas kecil ni ialah hadis di dalam Bukhari itu masalah tayamum. Hadis tu Nabi SAW dia cakap masalah tayamum pula, masalah khuf. Nabi SAW cakap apa? Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Masalah khuf. Da'huma, sapu di atas dua khuf. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Da'huma. Ada seorang tu dia nak cabut khuf Nabi kan, lepas dia bagi Nabi tolong ambil apa? Pegang air semayang Nabi, lepas tu dia nak tolong cabut khuf, lepas tu Nabi kata apa? Da'huma. Tinggallah khuf tu, jangan cabut. Sebab apa? Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Aku memasukkan kedua khuf tu hal keadaan aku ni suci. Jadi faham apa? Nabi sebelum dia pakai dua khuf, dia dah berwuduk dah. Suci daripada hadas kecil ialah berwuduk. Satu. Lepas tu badan ataupun sesuatu benda yang tak ada najis dekat atas dia pun orang panggil suci juga. Ulama ada ijma' dah apa? Satu benda yang tak ada najis, sesuatu yang tak ada najis, sama ada najis hissiyah ataupun najis hukmiyah, dipanggil suci. Benda tak ada najis. Ni baju ni suci ni, tak ada najis. Jadi ni ayat yang surat Nabi SAW hantar ke Amr bin Hazam tu, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali suci. Daripada situ tu jumhur faham apa? Suci dekat sini ialah suci daripada hadas kecil. Jadi mesti kena ada wuduk baru boleh sentuh Al-Quran. Tapi Daud Zahiri dia tak faham macam tu. Mungkin dia faham yang ayat ni dia faham apa? Suci ni maksudnya malaikat ke apa ke, ikutlah. Jadi di sisi Daud Zahiri, hadas besar pun boleh pegang Al-Quran juga. Dan di sisi Ibnu Abbas, Sya'bi, Dhahak dan Daud Zahiri lagi, tak ada wuduk pun boleh pegang Al-Quran juga. Sebab mungkin dia orang faham daripada ayat sini ni, suci yang dimasukkan ni mungkin suci daripada hadas besar ke, faham masing-masing. Keluar hukum pun masing-masing juga. Ya, alhamdulillah nampak sini lah. Okay. InsyaAllah sikit lagi satu hadis kita buat bebak lah. Babu ma ja'a fil bauli yusibul ard. Bab pada kencing yang kena tanah.
وبه قال حدثنا ابن عبد عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرع إليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال وبه قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن أشقى قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. Bab pada kencing yang kena tanah, kena bumi. Okay, hadis riwayat Abu Hurairah, dia kata apa? Seorang Arab Badui masuk masjid, lepas tu Nabi SAW duduk, Arab tu pun semayang, and then tak kala Arab tu dah selesai solat, Arab tu doa, Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, kau rahmatilah aku dengan Nabi Muhammad SAW saja. Yang lain-lain jangan rahmati. Hilang ada doa macam tu. Itu Nabi pun berpaling, itu Nabi beritahu kat dia, kau ni menyempitkan benda yang luas. Kau ni benda yang luas, rahmat Allah Ta'ala luas, kau sempitkan aku dengan kau saja, buat apa? Macam tu lah. Lepas tu tak lama lepas tu dia pun kencing dalam masjid. Arab Badui ya, nomad, tak kata lah. Lepas tu manusia pun cepat-cepat main kat dia. Lepas tu Nabi SAW kata, ambil satu air, satu baldi pada air, lepas tu curah. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Innama bu'istum muyassirin wa la tub'atsu mu'assirin. Hanya saja diutuskan muyassirin, kita diutus ni apa ni, nak mudah-mudah, dan kamu diutuskan untuk mudah-mudah, bukan diutus untuk buat payah-payah. Buat senang-senang lah, dia kencing basuh je lah, tak payahlah pukul bagai semua ni. Okey, insyaAllah nampak cerita dah. Seorang Badui ni masuk, lepas tu semayang, Nabi duduk, lepas tu dia pun doa, ya Allah rahmatilah aku dengan Nabi Muhammad SAW. Orang lain jangan. Nabi, apa hal ni? Apasal kau sempitkan benda yang luas? Rahmat Allah Ta'ala luas kan? Inna rahmatullah wasi'ah. Lepas tu lama sikit, lepas tu dia pun kencing. Lepas tu orang pun kencing dalam masjid lah, orang pun ramai-ramai. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Ambil satu air, cerok. Lepas tu kamu ni diutuskan untuk memudahkan, bukan diutuskan untuk mempayahkan. Okey. Okey. Perbahasan ni cara menyucikan bumi yang kena najis. Ini perbahasan ni. Benda bumi kena najis ni, ni faham dari sini. Di sisi mazhab pertama, cara menyucikan bumi yang kena najis. Di sisi mazhab Ahmad, Ishaq, Syafi'i, Malik dan Zufar rahimahullahu ta'ala. Di sisi Imam Ahmad, Ishaq, Syafi'i, Malik dan Zufar rahimahullahu ta'ala, cara menyucikan bumi yang kena najis ialah disimbah dengan air yang banyak. Mukassarah bil ma', disimbah dengan air yang banyak. Dalil ni hadis ni. Nabi SAW kata apa? Ahriku alaihi sajla min ma' atau dalwa min ma'. Ceroklah ke atas kencing tu satu baldi daripada air. Itu mazhab pertama. Dan mazhab kedua pula di sisi Imam Abu Hanifah dan Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala. Di sisi Imam Abu Hanifah dan Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala, ada dua cara untuk basuh bumi yang kena najis. Ada dua cara untuk basuh bumi yang kena najis. Cara yang pertama sama dengan mazhab Imam Syafi'i, apa? Disimbah dengan air yang banyak. Cara yang nombor dua, istihalah. Istihalah ni maksudnya berubah. Istihalah, yakni bumi yang bernajis tu, kalau dia kering dengan sebab angin ataupun panas matahari, waktu dia kering tu dia dah tak bernajis dah. Istihalah. Biar lama-lama kencing tu, pasal sagi pun dia pun kering, ikutlah kering sebab kena matahari ke ataupun sebab angin tolak ni kan. Lepas tu dah kering dah air kencing tu, itu dah tak bernajis dah.
Itu tu cara kedua di sisi mazhab Abu Hanifah rahimahullahu taala. Itu apa? Istihalah, berubah. Dalil bagi Imam Abu Hanifah yang guna ni istihalah ni hadis Ibnu Umar di dalam riwayat Abu Daud. Hadis Ibnu Umar di dalam riwayat Abu Daud. Kuntu abitu fil masjid fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu fatashabah azaba wa kana al-kilab tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid falam yakunu yurashuna shay'an min dhalika akhrajahu Abu Dawud wa bawwaba alaihi biqawli babun fi tuhuril ard idza yabisat. Ibnu Umar dia kata apa? Aku tidur dekat masjid zaman Rasulullah SAW. Aku tu waktu tu pemuda Azbar, tak kahwin lagi. Aku ni muda belia lagi pada waktu tu. Anjing duk masuk apa? Tukbilu wa tudbiru, datang dan pergi. Anjing duk masuk masjid, keluar masuk masjid macam tu. Lepas tu dia kata apa? Dan anjing kencing. Anjing kencing dan pergi datang macam tu dalam masjid. Lepas tu dia kata apa? Sahabat tak percik pun air kencing tu. Sahabat tak percik pun sesuatu daripada demikian. Aku dulu kecil, muda-muda aku tidur dekat masjid Nabi SAW. Lepas tu anjing duk masuk keluar macam tu. Anjing pun kencing. Lepas tu sahabat tak ada pun siapa-siapa percik air kencing anjing tu. Lepas tu Imam Abu Daud dia buat bab satu bab. Bab apa? Bumi jadi kering dengan sebab kering. Bumi jadi suci dengan sebab kering. Istihalah tu. Jadi dekat masalah ni dan jumhur, maksudnya Imam Muna Asy-Syafi'i dia jawab balik pada masalah istihalah ni, sebab mazhab kita istihalah ni tak ada. Dia kata apa? Anjing kencing tu, lafaz anjing kencing tu tabulu tu tak jelas kata anjing tu kencing kat mana. Boleh jadi anjing tu kencing kat luar masjid. Sebab tu sahabat tak basuh. Kalau kencing dalam masjid, sahabat akan basuh. Seperti mana faham daripada Arab Badui kencing kat sini. Boleh jadi lafaz anjing tu kencing tak jelas bagi tahu kata anjing tu kencing dalam masjid. Kemungkinan anjing kencing luar masjid. Sebab tu sahabat tak ceruk air basuh. Kalau kata anjing tu kencing di dalam masjid, sahabat akan ceruk air basuh. Seperti mana hadis kencing Arab Badui ni. Ni istihalah. Pernah dengar istihalah ni? Jadi istihalah ni waktu istihalah ni kalau tak silap waktu saya duduk kat Korea, saya tengok dalam FB. Cadbury. Coklat Cadbury. Istihalah. Lepas tu ulama ni kata tak boleh, ulama ni kata boleh, sampai gaduh-gaduh bagai tengok dalam FB macam-macam apa babi boleh jadi halal pula. Sebenarnya kalau di sisi Imam Abu Hanifah ni istihalah boleh jadi halal. Gelatin asal babi boleh jadi gelatin dan tak jadi babi dah halal. Asal najis, tanah kena najis, anjing kencing, lepas tu kering, tak apa. Istihalah ada dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi dalam mazhab kita tak ada istihalah. Jadi duk dengarlah orang duk tengok dia orang duk gaduh kutuk-kutuk macam-macam. Tapi kita pun tak cakap banyak. Kita tahu kalau kita cakap pun nanti kita kena marah juga. Kita bagi tahu istihalah ni ada. Kita tak tahu. Dia insya-Allah ada apa soalan kat sini? Tak ada lah. Ya alhamdulillah, kita syukur kita kepada Allah Taala. Habis dah bab taharah ni. Syukur kita kepada Allah Taala. Allah Taala pilih kita untuk kita muzakarah. Alhamdulillah habis dah satu bab. Di tempat yang kita kena amal, kita boleh amal, kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang yang tak ada. Apa yang baik pada Allah Ta'ala, yang buruk atas kelemahan diri saya, kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Ya,